Okey. InsyaAllah tajuk yang kita bahaskan hari ini adalah tentang qisas dan diyat. Qisas dan diyat ni, okey, satu kata ataupun formula lah serta membagi. Untuk kisas dan diyat ni, apa yang kita buat, kita dapat balik. Atau orang putih cakap, what you give, you get back. Kalau kau bunuh orang tu, kau akan dibunuh balik. Kalau kau cederakan orang tu, kau akan dicederakan balik. Kalau kau putuskan tangan orang tu, tanganmu jadi putuskan. Lebih kurang macam itulah pemahaman utama tentang kisas dan diyat. Baik. Ta'rif al-qisas. Okey, secara lughah dan istilahan. Lughah musawwah ataupun persamaan. Sebab itulah dia dikenali sebagai musawwah ataupun persamaan misal dan tatabi' iaitu mengikuti atau mencontohi. So, apa jenayah yang kita buat kepada orang, kita pun akan dapat balik jenayah tu ataupun perbuatan tu, bukan jenayah tu lah. Kalau kita bunuh, kita dibunuh balik. Maksudnya kalau kita buat kesalahan membunuh orang dan disabitkan kesalahan, so kita akan dibunuh balik dengan cara yang sama, dengan tempat yang sama. Lebih kurang. Okey, lepas tu mu'aqibatul jani bimithli fi'liha. Okey, daripada istilah pula bermaksud menghukum penjenayah dengan perbuatan yang apa yang dia lakukan. Dengan perbuatan sama seperti yang ia lakukan. Okey. Kalau dalam kitab kamu, ada kan yang bahagian part maklumat idhafah. Okey, itu adalah sambungan daripada ta'arif al-qisas. Okey, apa yang pertama, dalil daripada al-qisas daripada dalil min Quran surah Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisas hayawatan ya ulil albab la'allakum tattaqun. Maksudnya adalah dan di dalam hukuman kisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal. Itu dalil yang pertama. So, macam mana, kenapa dibenarkan? Uish, handsome Kimi. Okay, kenapa? Baru bangun. Baru bangun kak? Okay, kenapa? Jadi si Faris dengan Danish ni tak mau tunjuk muka lah. Yang perempuan pun bolehlah, sila. Tak paksa lah tapi digalakan. Okay, yang penting kamu respon kalau saya tanya. Okay, kenapa dibenarkan? Maksudnya kalau orang bunuh, dibunuh balik. Maksudnya kenapa kisah ni disyariatkan? Masyarakat kisah ni adalah untuk menjaga tahfizul hayat, untuk menjaga kehidupan kita. Kalau tidak ada hukuman atau orang yang, kan ada orang yang suka-suka hati je membunuh. Kalau tidak ada syariat ini dalam Islam, maksudnya suka-suka hati je orang membunuh orang, tanpa takut ia akan dibunuh balik. Selalunya orang membunuh ni dia tak fikir pun kesakitan orang tu. Ia tak fikir pun sakit dirinya akan sakit macam tu. Yang penting ia suka je tengok orang mati. Itu psikolah. So, fala yuqaddam syakhs ala qatil. Seseorang itu tidak akan memulakan pembunuhan kerana apabila dia membunuh seorang, maka dia akan dibunuh balik. So, apabila dia tahu hukumannya, kalau dia bunuh orang, dia akan dapat bunuhan yang sama ataupun rasa sakit yang sama. So, kalau manusia yang membuat kesalahan ini tahu, itu akibatnya, so tidak adalah orang yang akan membunuh ataupun orang akan membunuh tu dia berfikir balik, kalau aku putuskan tangan orang ni, nanti tanganku pun putus. Mana ada yang mau. Jadi itulah keadilan lah dalam Islam. So dinamakan juga kisah ni sebagai qudan ataupun qawadan. Qawadan. Jadi ada dua nama, kisah ataupun qawadan. Okey, pembahagian kisah. Pembahagian kisah ni ada 3. Kisah yang pertama adalah kisah bunuh ataupun qatlu. Hukuman bunuh
ataupun orang yang membunuh, kesalahan jenayah bunuh. Kedua adalah al-atraf. Al-atraf ni adalah anggota badan. Kenapa yang dipanggil al-atraf ataupun anggota badan? Ini lebih kepada apabila kita mencacatkan ataupun menghilangkan tubuh badan seseorang, maka kita akan dihukum dengan hukuman yang sama. Satu yang dipanggil al-atraf. Kalaulah kiranya Kimi dengan Faris ni bertumbuk, sampai si Kimi menumbuk si Faris sampai buta. Buta mata si Faris satu. Jadi hukuman yang Kimi dapat adalah dibutakan juga matanya. Ya, kisos. Ya, macam tu. Kalau si Khairiah ni bertumbuk sama si Alifah ataupun diumbannya, ditolaknya si Alifah, gugur tangga sampai tertanggal tangan si Alifah satu. Lepas tu Kenapa begitu? ya contoh. Contoh dia main ditolaknya si Alifah, pop gugur. Nah, cacat terus si Alifah, hilang tangannya satu. So kalau keluarga si Alifah ndak cakap katakanlah si Khairiah ni betul-betul ni menolak dengan niat. Jadi automatically ataupun disabitkanlah hukuman si Khairiah ni jatuhlah sebagai sengaja. Jadi tangan si Khairiah tu pun di mana kalau si Alifah punya tangan sebelah kanan, so sebelah kanan juga si Khairiah akan diputuskan tangannya. Sama macam mana si Alifah. Jadi atraf ni adalah hilang atau cacat. Macam itulah. Lepas tu yang ketiga, pembahagian yang ketiga adalah juruh. Juruh ni luka ataupun lebam. Kalau yang bertumbuk-tumbuk ni macam itulah. Jadi juruh ini bukan hilang, tapi juruh ni lebih kepada dia lebam ataupun bengkak, luka, tapi bukan cacat. Dia bukan hilang atau bukan cacat. Tapi sama, dua-duanya ni adalah di anggota badan. Yang atraf tu apabila berlaku kehilangan atau kecacatan. Juruh hanya luka dan lebam. So lain jenayahnya, lain juga dia punya hukuman. Okey. Pembahagian yang ketiga, yang tiga-tiga ni, apa hukumannya? Untuk kisas pada kesalahan membunuh, hukumannya adalah maksudnya kita pergi kepada hukuman kisas yang pertama dulu, kisas pada pembunuhan. Apa hukumannya? Okey, yang pertama kes pembunuhan ada 3 jenis pembunuhan. Yang pertama adalah qatlul amdu, iaitu bunuh dengan sengaja. So apabila orang tu merancang untuk membunuh, lebih kepada pembunuhan berencana lah kalau kita punya bahasa Melayu kan. Pembunuhan berencana. Memang niat membunuh, memang dia atur macam mana bunuh, apa semua tu kira gitu. Jadi hukumannya adalah qisas. Macam mana pun yang sebesar-besar macamnya kalau dia ditangkap, kalau dia memang nampak merencanakan pembunuhan, dia akan dibunuh balik dengan cara yang sama. Okey, tapi tidak jugalah kadang-kadang tapi kalau ikut ni dengan cara yang sama. Kalau dia bunuh orang tu dengan menabak pisau, so pisau tu akan ditabak jugalah di mana yang menabak. Contohnya. Okey. Kesalahan jenayah yang kedua adalah syibih amdu. Yang ni separuh sengaja. Ya sebenarnya dia juga kan bunuh orang tu, tapi terbunuh. Dia cakap, tapi ya niatnya ni macam contoh, si Akimah sama si Danish berkelahi merabutkan si Nina ni kan, si Nana. Katakanlah Si ada Nana. gara-gara si Nana kan, jadi diorang dua ni berkelahi bertumbuk. Soalnya si Danish, mati ko ni sekarang Kimi, karang ko tumbuk ko macam tu lah kan katakan. Lepas tu bertumbuk lah diorang ni, tup-tup si Kimi Mengancang si Danish tup-tup si Kimi Kong ditolak si mati terpulang si Kimi. Ia ada niat tapi dah lah sampaikan bunuh si Kimi, tapi ada niat sikit lah ia akan bunuh. Kalau ia benar-benar mati. So kalau dalam kesalahan macam tu, kalau keluarga si Kimi mengampunkan, so si Danish tak payahlah dibunuh, tapi dia kena bayar keluarga si Kimi. Tapi kalaupun si Danish disabitkan tidak bersalah ataupun bunuh tidak sengaja,
tetap Jaya kena bayar dengan Sikimi. Pembayarannya lebih kurang 100 ekor unta. Besarlah pembayarannya. Okey, yang ketiga adalah kesalahan membunuh tidak sengaja. Memang ia tidak niat lah bunuh tanpa betul-betul apa orang cakap, tidak ada niat lah membunuh. Contohnya lah si Erdina dengan si Lifa bercerita-cerita si Erdina ni bawa anu lah ni, kiranya dia ada gosip. Jadi ketawa orang ni datang bergosip sampai si Alifa ketawa sawan, mati terus si Alifa. Melampau. Betul, tiba-tiba contohlah. Kan ada orang ketawa sampai terus dia jadi sawan. Terus sawan terus mati, ada kan macam tu. Kisahnya ada lah. Jadi si Erdina datang cuma bawa gosip je. Dia tak pun niat mau bawa mau bunuh si Alifa, tapi termati sebab gosip si Erdina. Jadi ia tak sengaja pun benda tu. Memang betul-betul dia tak ada niat pun. Jadi apabila berlaku kesalahan, apabila nampak begitu, kesalahan tu jadi si Alifa tadi, si Erdina tadi tetap akan dijatuhkan hukuman, tapi bukan hukuman bunuh. Sebab macam mana mau dibunuh? Anda kan mau dibagi ketawa si Erdina kan sampai yang mati. Tak jangan. Tak boleh kan. Yang mau katakannya tabak si Alifa dah juga. Okey, jadi dia akan dihukum dengan diat. Diatnya adalah ganti rugi atau bayaran sebanyak 100 ekor unta juga. Tapi tu nanti macam mana pembayarannya kita akan next lah. Ini pengenalan sahaja dulu. So ada jenis qital ada 3 kan. Sengaja dihukum kisas. Separuh sengaja dihukum diat ataupun bayaran. Kalau bunuh tak sengaja pun dibayar diat. Okey, apa itu? Kita tengok. Apa itu qatil amdu? Okay, tengok gambaran yang saya bagi. Qatil amdu ni dia, tengok yang pertama dia ada pisau. Dia tuak tabak dan mati. Secara ada dia membunuh dengan niat lah. Sebab dia dengan pisau, so dia lihat lagi orang tu mati ke tidak. Jadi syarat yang kita macam mana mau kategorikan dia sebagai pembunuhan sengaja adalah ya'tamid al-jani qatil majni alaih udwanan. Iaitu penjenayahnya sengaja membunuh mangsanya kerana memusuhinya. Ataupun memang dia sakit hati, memang ia akan bunuh luan lah. Memang ia sengaja je bunuh. Lepas tu dengan cara qatilah adat. Macam mana pembunuhan biasanya. Tak kisah dengan cara apa sekalipun. Antara dia apa cara orang membunuh. Satu, menabakkan pakai pisau. Lepas tu menembak, meracun, melemaskan. Apa lagi cara orang bunuh? Apa lagi? Apa lagi ya? Menggergaji orang. Apa lagi? Ada lagi cara? Ataupun melemaskan, apa-apalah jenis. Yang penting ada bantuan dengan keadaannya tu. Kalau kita nampak, confirm orang ni mati ni, orang ni bunuh ni. Yang penting kita tahu dia memang niat untuk membunuh. So, contohnya adalah bunuh dengan pisau, itlaqul risas, menembak dengan risas, senapang, atau sam, ataupun meracuni orang. So tiga-tiga ni jelas dia memang merancang untuk membunuh, ada peralatan. So di sini memang ketara apabila kita melihat situasi tu, memang pembunuhan ni berencana ni. Sebab ada bahannya, ada tempatnya, ada gitulah, cukup komplit. Ini pembunuhan ni. Kita sendiri tahu. Pembunuhan yang ketiga adalah syibih amru, tak sengaja. Saya pun di sini saya menggambarkan diorang ni berkelahi. Katakanlah ini si Kimi dengan siapa tadi? Si Danish. Diorang berkelahi bertumbuk macam ni. So dalam keadaan macam ni, an yaqsad al-jani a'tida ala majni alaihi. Penjenayah tu sengaja membunuh mangsanya kerana memusuhinya. Tapi dengan cara tidak membunuhnya. Okey. Kalau kita bertumbuk, kalau secara logik, tangan ni tidaklah sesuatu yang berbahaya. Tidak pun boleh membunuh. Tapi
dia membunuh juga ataupun dia menumbuk, kalau tumbuk banyak kali kan boleh mati di tempat-tempat ni. Dia memang berniat untuk bunuh tapi tidak merencanakan pembunuhannya. Tidak menggunakan apa-apa, dia just menggunakan anggota badannya saja. Okey, dengan cara yang tidak sepatutnya membunuh. Kalau ya tumbuk tandang orang atau ya ampas orang atau ya tampar orang dah jua, secara logiknya dah jua ia akan membunuh orang. Ataupun kau umban orang sama apa ni, sama telefon, kau umban orang dah jua akan mati, paling-paling bangkak. Tapi dengan cara tu mati terpulang. Begitulah, maksudnya nak nampak pun itu satu memang ia niat membunuh, biarpun hatinya ada je sakit hatikan orang tu. Okay, jadi ini darabul ba'san saghiran. Okay, di sini dia cakap dia memukul orang tu dengan tongkat yang kecil, tapi mati juga orang tu. Zah. Oi? Kalau pembunuhan dalam bidang perubatan, Zah? Contoh? Contohnya lah kan, doktor ni ia macam gagal dalam pembedahan dia punya pesakit tu. Lepas tu ahli keluarganya tu macam salahkan doktor tu atas kematian anaknya. Jadi adakah tu dikira pembunuhan juga? Tapi lepas tu bila dibawa pergi mahkamah, didapati lelaki doktor tu yang salah. Ya, pembunuhan tidak berencana, syibih amdu. Yang inilah. Sebab dia kan nak merancang untuk bunuh tapi terbunuh olehnya. Macam tu. Walaupun sebenarnya ia memang dah dapat diselamatkan sudah pesakit tu. Jadi salah doktor tu juga. Drama. Salah doktor tu lah. Antara dia dijatuhkan kesalahan syibih amdu kalau berlaku kecuaian ataupun dia buat tanpa dia tahu yang dia boleh buat, okey, itu dikategorikan sebagai syibih amdu. Tapi kalau benda tu tidak sengaja ataupun dia sudah yakin boleh buat, tidak ada kesalahan tapi tetap mati juga, dia akan dijatuhkan hukuman qatil khata'. Pembunuhan tidak sengaja ataupun tidak ada niat. Cuma kalaulah dia sebenarnya jangan jadi doktor. Taklah, itu kalau orang tu secara umumnya tentang kesalahan membunuh. Tetapi dari sudut perubatan, itu dalam konteks perubatan, itu maksudnya konteks darurat. Kalau dalam konteks darurat, itu hukumannya lain. Hukumannya lain tidak sama dengan pembunuhan yang sekarang. Kalau hukuman darurat, apa-apa pun apabila keluarga itu memberi tanggungjawab kepada doktor atau sesuatu yang dalam keadaan darurat, pelepasan 100% tanggungjawab lah. Maksudnya apa-apa pun risiko tidak akan dipersalahkan, begitu. Kalau dari sudut perubatan. Tapi kesalahan yang doktor tu buat, yes, kesalahan membunuh. Cuma dari sudut perubatan ataupun dari sudut orang cakap darurat, dia dilepaskan lah. Sebab asalnya dia menyelamatkan nyawa. Dan kalaupun dia tidak selamatkan, orang tu tetap mati juga. Jadi doktor tadi tu adalah dihukum sepatutnya. Kalau ikut Islam. Okey, qatil khata'. Kamu tengok gambar ni. Gambar ni adalah orang ni dia berjalan, lepas tu ada macam cleaner memop, tiba-tiba orang ni berjalan terpijak yang mop macam tu, terus dia mati. Dia juga macam tadi tu niatkan membunuhnya kan. Orang tu terpulang yang terpeliot terus mati. Okey, ini adalah kesalahan tidak sengaja. Dia yang tidak ada niat. So memang dalam keadaan qatil khata' ini, an la yaqsadul qatil wa la i'tidad ala majni alaihi. Seseorang tu tidak berniat untuk membunuh atau menyerang, tetapi orang itu mati disebabkannya. Tengok gambar ni juga. Dia apa yang dia buat tu sebenarnya memang bahaya, tapi dia tidak ada mangsa ataupun dia tidak pun meng-aim sesiapa. Tapi ada orang lalu di situ, tup tergelincir, terhantak kepalanya, mati. Jadi dalam keadaan itu, dia dikategorikan membunuh dengan tidak sengaja. Okey, lelaki mati Tapi Zah,
Ada Ha? je tu papan tanda tu Zah, suruh hati-hati. Itulah orang tu yang pemangsa tu yang punya salah. Kesian cleaner tu. Aduh. Contoh, contoh. Jadi penganggur sajalah Zah. Ya. Janganlah. Kau jadi polis lah menangkap orang. Okey, contohnya waqa'u rijal ala jadi orang tu jatuh di atas bumi ataupun di atas tanah. Inilah cerita yang dalam gambar ni. So, di situ ada 3 jenis pembunuhan ataupun 3 jenis kesalahan pembunuh. Jadi, konklusinya. Okay, conclusion. Kita habis sampai jam 19. Okay. Conclusionnya adalah 3 tu kan. Yang pertama, orang tu dia bunuh dengan niat, ada mangsa, ada perencana, ada rancangan, ada cara. Okey, yang pertama itu bunuh dengan sengaja. Yang kedua, dia memang ada niat untuk bunuh orang tu tapi tidak merencanakan pembunuhannya. Ia memang sakit hati. Kalau aku tumbuk ni mati ni ya. Contoh macam itulah ayatnya. Tapi yang pun aku mau tumbuk di kepalanya 10 kali supaya koma. Tak. Dia cuma berniat aku tumbuk orang ni mati ni ulinya. Tapi dia ada mangsa dan dia ada dia ada mangsanya dan dia sakit hati. Dan ada sedikit rasa ingin membunuh orang tu tapi tidak merencanakan macam mana dia bunuh. Okay, yang ketiga ni tidak ada mangsa, tidak ada keinginan untuk membunuh tapi orang mati disebabkan perbuatannya. Oh, 3 tu. Okay, ada pertanyaan tentang kes-kes ataupun ada Ustazah buka untuk kalau kamu ada kisah ke apakah untuk dikategorikan itu sebagai pembunuhan apa? Nada wayang kan dikongsi? Nada Zah. Zah tau Zah. Contohlah kan Zah. Menjadi polis. Lepas satu polis ni soal siasat suspek tu. Sekalinya suspek tu terlampau gelabah. Ya macam gelabah lah kan. Mati ya. Salah polis tu je. Pembunuhan ni lah. Khata. Ui. Nah jadi polis pun tak boleh je Zah. Jadi penganggur sajalah. Jadi penganggur apa kau buat? Penganggur kau menyusahkan hidungmu sebab kau nak bagi dia duit, mati terus. Nah sama juga. Mati awal sajalah Zah. Semua ni salah kita ni Zah. Tak, janganlah membunuh orang. Ini pembelajaran. Tak just semestinya kau bernasib malang jumpa orang kau terbunuh orang kan. Ini pembelajaran pembunuhan. Ini kalau dalam bab ni memang nampak banyak kesalahan lah saat kita mencari pembunuh. Okey, tapi dalam kategori pembunuhan ni, kisas ni, dia pun ada beberapa syarat ataupun syurut kisas. Syurut yang pertama tidak ada kisas hanya berlaku kepada orang-orang yang mukallaf. Apa tadi pertanyaan? Zah, di Danish ada menanya Zah. Ya, itulah tu. Dia loading. Okay. Kalau kita kasih mental orang sampai dia bunuh diri. Kalau kita kasih mental orang sampai dia bunuh diri. Contoh macam mana tu Danish? Kau buat kecaman dalam cuba cerita macam mana tu kau kasih mental orang? Tentu kalau bagi tekanan gara dia macam kita kasih mental lah orang tu sampai orang tu tak boleh terima, dia bunuh diri. Salahnya pembunuh diri kan? Kesalahan kepada si kecam lah. Oh, kira pembunuh ya betul? Pembunuhan indah sengaja, pembunuhan tidak berniat lah. Pembunuhan dengan tidak sengaja. Okey. Okey? Okey. Boleh? Tak, ini lebih kepada kira lah contoh kok kira ini macam kes bully lah kan?
Kes bully lah kan Danish. Kenapa kau kena kasih mental orang? Oh. Ya, Masuk bully juga tu. bully lah. Kan bully ke satu kesalahan. Kalau macam, dah kan orang tu mau kasih mental orang, kalau dia tidak ada niat menyakiti orang tu, kenapa kau mau kasih mental orang? Mesti kiranya kes bully lah ni. So kalau kes bully maksudnya dia adalah kesalahan membunuh lah. Sampai orang tu bunuh diri. Tapi dia tidaklah termasuk dalam katil amdu. Dia kemungkinan tengok pada tahap macam mana kau kasih mental dia. Kalau sampai kau malu-malukan ia, kau viral-viralkan ia, apa semua, itu mungkin kesalahan separuh sengaja. Tapi kalau mungkin kau cakap-cakap begitu sejak kau sindir-sindir, tapi ia termakan dengan sindiranmu, okey, itu mungkin masuk dalam kategori tidak sengaja. Boleh Dennis, siapa kau buat ni? Tak ada. Masih tak. Okey, sama. Okey, jadi syarat yang kita pergi, ada lagi pertanyaan? Tanya je kalau ada pertanyaan. Okey, syarat yang pertama adalah kisas ini berlaku kepada orang yang mukallaf sahaja. Maksudnya orang yang akan dihukum adalah orang-orang yang bertanggungjawab. Maksudnya orang yang dewasa, orang yang berakal. Dan tidak ada kisas untuk anak kecil, untuk anak damit, dan tidak juga ada kisas untuk orang gila. Okey, ni syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah an la yakunu ja'azani aslan lil maktul. Pembunuh adalah bukan bapa kepada mangsa yang dibunuh. Maksudnya apabila bapa bunuh anaknya, bapanya tidak akan dibunuh balik. Dan tidak akan dikisas. Tidak akan didiat. Seperti bapa atau ummi. Dan tidak ada kisas bapa yang membunuh anaknya. Maksudnya apabila kamu satu keluarga ni masing-masing berbunuhan. Abang bunuh adik, bapa, tapi bapa bunuh mamanya, bunuh anaknya, datuknya bunuh cucunya, dalam keadaan macam tu. So tidak ada kisas ataupun diat di dalam pembunuhan di dalam keluarga. So kalau kamu bunuh orang di luar keluarga kamu, iya. Tapi kalau kamu bunuh orang dalam keluarga kamu, tidak ada kisas. Itu syaratnya lah. Kenapa? Okay, kenapa itu nanti kita akan jawab di dalam diat. Di dalam bab diat. Okay, syarat yang ketiga. Ayakunu maqtulul mujani alaihi ma'sumud dam. Nahu muslim au dhimmi. Orang yang dibunuh itu terpelihara darahnya. Seperti orang Islam ataupun kafir zimmi. So kalau kamu kecam orang-orang Israel sampai dorang mental, lepas dorang bunuh diri, kamu tidak akan dikisas. Okay, sebab dia bukan orang yang maksum darahnya, orang yang terpelihara darahnya. So kalau si Danish mau kecam orang, mau kasih mental, boleh kasih mental tapi bukan orang Islam. Ataupun bukan orang kafir zimmi. Orang-orang, kalau Israel boleh. Okay, next. Fala qisas biqatil harbi. So tidak ada kisas kepada orang yang membunuh kafir harbi. Syurut yang terakhir adalah syurut rabi', iaitu sakafa bainal qatil wal maqtul. Hendaklah sekufu di antara si pembunuh dengan orang yang dibunuh. Maksudnya kalau hamba yang dibunuh oleh tuannya tidak ada kisah sebab dia tidak sekufu. Yakunu maqtul inqas minul qatil. Iaitu masa yang dibunuh itu bukanlah lebih rendah martabatnya berbanding si pembunuh. Jadi tidak dihukum kisas kepada orang yang merdeka apabila dia membunuh hamba.
So itu syurut kisas yang keempat dan itu adalah syarat yang terakhir bagi kisas. So sekiranya empat syarat itu tidak dipenuhi, maka tidak boleh dilaksanakan kisas. Biarpun dia membunuh. Jadi kena cukup empat syarat tu dilihat, okey, kalau cukup baru boleh dikisas. Kalau tidak, tidak akan dikisas. Okay, kalau tidak dikisas, dia akan jatuh kepada hukuman lain lagi. Kalau macam parents tadi, ibu bapa tadi kan, kalau dia tidak dihukum kisas atau dia akan dihukum apa? Dia akan dihukum dalam hukuman takzir. Takzir kita akan belajar nanti minggu-minggu depan. Okay? Ada apa-apa pertanyaan? Untuk bab kisas. Kita akan sambung diyat besok. Okay? Kalau ada pertanyaan boleh buka, Saza. Buka untuk pertanyaan. Saza, kalau langgar lari? Langgar lari adalah bunuh syibih amdu. Separuh sengaja. Sebab dia tinggalkan. Kalau dia langgar tapi dia bawa ke hospital, dia akan jadi qatil khata', bunuh tidak sengaja. Lagi apa lagi kesalahan apa? Kalau dia langgar lari tu memang berniat untuk bunuh tu. Memang niat untuk bunuh orang tu. Jadi memang ya qatal amdu lah. Yes, qatil amdu. Sebab dia niat. Lagipun senjatanya adalah kereta. Kalau macam dia langgar tidak sengaja, pasal dia terselari. Jadi dia qatil shibu amdu macam ni. Syibih amdu kalau dia nak niat, dia terlanggar kan. Tapi kalau dia memang lihat orang tu, aku langgar orang ni, lepas tu dia lari. Itu amdu. Tapi kalau dia keluar simpang, tiba-tiba orang tu keluar. Lepas tu dia pun gabrah. So dia tinggalkan. Okay, jadi kesalahan syibih amdu lah. Tapi kalau dia bawa ke hospital, jadi kesalahan khata'. Qatil khata'. Hukumannya ringan lah sikit. Okay, ada lagi pertanyaan? Tiada. Kalau tiada, adakah? Nana? Tidak. Jap. Stop recording jap. Cepat, stop recording.